Okey, kita juga ingin membincangkan isu-isu yang berkait dengan PKS kerana ramai ataupun banyak PKS sebenarnya mengeluh mereka sebenarnya mendakwa gagal mendapatkan bantuan menerusi dana Special Relief Financing SRF dan juga kita melihat apakah sebenarnya yang tidak kena dalam perkara ini, apakah cabaran mereka ataupun permasalahan dalam sistem ini. Bersedia melalui Skype pada secara langsung ketika ini iaitu Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB Agil Faizal Ahmad Fazil. Assalamualaikum Agil, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, mungkin apakah respons yang diperoleh usahawan setelah cuba memohon dana berkenaan? Kita ingin faham kerana apabila diumumkan oleh kerajaan dan sebagainya, saya juga ada rakan-rakan usahawan yang bertanya kepada saya bagaimana untuk memohon dan sebagainya. Adakah kefahaman itu wujud? Adakah ia jelas untuk usahawan? Saya rasa bab kefahaman tu memang wujud kerana kita dalam era digital ni dan access to information tu is very quick dengan pengumuman prihatin, pengumuman TV, radio, online dan sebagainya. Tapi isu yang timbulnya seperti yang berlaku sekarang ialah dalam skop GMB sendiri, kita ada lebih kurang 10,000 lebih ahli. Dan rata-rata feedback yang kita terima ialah tidak lulus dan tidak layak untuk mendapat pinjaman. Dan ini berlaku awal-awal lagi. Syarikat saya sendiri, saya cuba apply online dan dalam masa 2 hari dapat jawapan tanpa ada interview, tanpa ada apa-apa, dapat jawapan melalui email kata pemohonan anda gagal. Dan apabila kita email balik tanya kenapa gagal, tiada jawapan. Dan saya boleh lihat juga kalau kita buka dalam Tengku Zafrul punya page sendiri, kita lihat banyak komen-komen mengatakan benda yang sama. Reject, tak dapat. Dan sehari 2 ini lebih pelik ialah kita dapat kata fund tu telah habis digunakan, telah habis diberi kelulusan. Jadi ini adalah menjadi satu tanda tanya yang besar, siapa yang dapat fund ni. Apa yang diharapkan oleh pihak kerajaan? Kerana ini memanglah ini untuk PKS. Sama sahaja dengan bantuan prihatin ataupun BPN yang kita lihat orang ramai dapat dan sebagainya. Ada juga yang mengadu perkara yang sama, cuma proses penyediaan dana itu sahaja yang berbeza. Kalau orang ramai di bawah BPN sebelum ini, mereka memohon tidak diterima dan sebagainya, tapi ada pertikaian yang diwujudkan, iaitu mereka mengatakan bahawa income mereka sepatutnya layak dapat dan sebagainya. Adakah perkara ini berlaku juga di kalangan PKS? Yelah, saya nak cuba berlaku adil di sini. Ialah ada satu kata-kata tu, ialah kita mungkin nampak pokok, tapi kerajaan nampak hutan. Jadi pandangan kita berbeza, ya. Mereka perlu melihat pada semua benda. Dan macam ni contohnya, kalau kita tengok dana SRF ni, lebih 3 bilion telah disburse dan 6,000 lebih company yang dapat. Jadi kalau kita tengok PKS di Malaysia ni lebih kurang 1 juta. Jadi kalau pun lulus semua dapat 5 bilion ni, ini mungkin hanya 1,000 daripada 1 juta itu. Jadi ini bukanlah penyelesaian. Jadi kita perlu, kerajaan saya rasa nak cadangkan perlu lihat cara-cara lain untuk memudahkan ekosistem perniagaan ini. Sebagai contoh yang efektif, kerana objektif kita adalah untuk menambahkan likuiditi dalam ekonomi. Kita nak stimulate di ekonomi sebab kita dalam fasa pemulihan sekarang. Jadi contoh yang saya rasa semua boleh dapat ialah pelaksanaan moratorium baru-baru ini. Secara automatik semua dapat benefit tanpa ada perlu permohonan dan sebagainya. Kita perlu lihat lagi bagaimana cara-cara lain untuk menambahkan likuiditi dalam ekonomi. Saya ingat masa tahun 2000 dahulu apabila kita menghadapi masalah ekonomi, ketika itu kerajaan memperkenalkan projek-projek rangsangan. Projek rangsangan ini diberikan kepada anchor-anchor dan anchor-anchor ini kemudian melantik kontraktor-kontraktor kecil untuk menjalankan projek. Masa ketika itu ialah projek mengecat sekolah-sekolah saja. Tapi kita lihat banyak multiplier effect yang berlaku akibat dari benda ini. Dan apa yang baiknya, anchor yang diberikan projek ini tidak dibayar dengan kadar segera daripada kerajaan. Mungkin ada satu period dan ketika keadaan itu sudah pulih, baru dibagi.
Dan itu adalah salah cara yang saya rasa boleh. Sebab usahawan ni, dia bukan nak sangat pinjaman. Kalau dia ada projek, dia ada benda dalam tangan, dia akan usaha untuk menjadikan projek itu kenyataan dan dia akan dapat keuntungan daripadanya. Kalau dulu kita tengok pada construction, mungkin hari ini kita boleh tengok sektor-sektor lain. Mungkin sektor tailoring yang buat PPE, kita boleh tengok sektor logistik, kita boleh banyak-banyak sektor lain, perlu ada anchor dan anchor ni memberikan projek-projek kecil pada syarikat-syarikat PKS maupun small businesses, MSME dan dengan itu dapat menaikkan ekonomi, dapat ada liquidity, dapat aktiviti, itu yang penting supaya ekonomi bergerak. Dan yang keduanya, kalau kita boleh tengok satu lagi ialah mungkin sudah tiba masanya untuk kerajaan review company tax, corporate tax supaya kalau kita boleh kurangkan corporate tax ni, lebihan tu boleh dibelanja dalam ekonomi. Ini adalah cara-cara yang dua kotak yang saya rasa yang boleh dilakukan kerajaan, tidak memerlukan wang ringgit yang banyak pada sebagai advancement, tetapi ia boleh generate dan juga boleh stimulate di ekonomi. Secara ringkasnya, Agil, adakah dengan perkara ini jika dipertimbangkan dilaksanakan oleh kerajaan, boleh memberi sedikit jaminan bahawa PKS mungkin tidak akan membuang pekerja? Saya rasa kalau ada projek, kenapa syarikat perlu buang pekerja? Mereka perlu hire pekerja untuk buat projek itu. Dan cara itu kita boleh lihat juga. Dan ini sedikit banyak akan menjamin pekerjaan kepada pekerja-pekerja mereka yang bekerja di PKS. Okey, baik. Terima kasih Agil kerana bersama dengan kami. Itu tadi Agil Faizal Ahmad Fazil, iaitu Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB, membincangkan tentang apakah cabaran yang mereka hadapi dengan skala proses untuk mendapatkan bantuan daripada pihak kerajaan pada ketika ini.